Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rancangan Persepsi. Dan tetamu kita pada hari ini adalah orang yang sangat istimewa, iaitu Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalik Ibrahim. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Adakah kerana kekayaan ekonominya menyebabkan kerajaan Barisan Nasional bersungguh-sungguh untuk merak? Oh ya, itu antara sebab. Dan dia satu daripada perkara yang jelas untuk membangunkan Malaysia, dia kena cari kawasan yang boleh apabila dilaburkan oleh kerajaan persekutuan, ia akan mencapai satu tahap yang dipanggil economic multiplier. Maknanya RM1 yang kita masukkan dalam kawasan ini, penggunaannya lebih cepat. Orang tu dapat duit kerana gunting rambut. Orang yang gunting rambut beli pisang goreng, orang pisang goreng pergi bayar sewa, orang bayar sewa pergi masuk simpan bank. Jadi maknanya duit tu cepat. It's called the multiplier. Jadi di Malaysia ni, kawasan yang the highest multiplier, maknanya ekonomi yang kalau dalam bahasa Tionghoa dia kata duit tu banyak kali pusing. Maknanya multiplier itu ialah di Lembah Kelang. Jadi itu sebab apabila kerajaan ataupun kerajaan negeri membuat keputusan, kalau dia masuk 100 juta di Selangor ataupun di Lembah Kelang, dan dia punya multiplier katalah 4 kali ke 5 kali, maknanya 500 juta. Jadi kalau dia masuk dekat kawasan-kawasan katalah di Pahang ataupun di Kedah dan Perlis, boleh jadi 100 juta, tapi pusingannya boleh jadi 200 juta. Jadi oleh sebab itu, oleh kerana jumlah keupayaan dana terhad, jadi kerajaan kalau nak mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, mestilah memilih Lembah Kelang. Itulah sebabnya yang cemburu sikit lah, itu ajalah. Itu pelaburan yang dibuat dalam negeri Selangor semasa kerajaan Pakatan Rakyat juga antara yang terbanyak di Malaysia. Jadi indikator itu indikator yang bukan dibuat oleh kerajaan Pakatan Rakyat, tapi itu indikator pembandingan antara negeri-negeri di Selangor. Ada orang katakan the momentum, economic momentum negeri Selangor itu adalah serupa saja. Jawapannya tidak. Kalau betul-betul tidak keupayaan pentadbiran itu, sudah tentulah ada penurunan. Tapi ini consistently naik, bukan penurunan. Itu dicapai oleh kerajaan dalam konteks Tan Sri. Pada pandangan Tan Sri lah, hasil kesan daripada pendapatan yang di-generate oleh kerajaan di pimpanan Tan Sri, apa yang diperoleh oleh rakyat Selangor? Wah, ini lebih besar. Ini cukup besar. Maknanya dalam 4 tahun ni, kita telah membuat program merakyatkan ekonomi. Dari program merakyatkan ekonomi ini, kita dah tahu berapa banyak kita bagi pada rakyat dalam berapa banyak skim lah. Air percuma, tabung warisan anak Selangor, kemudian kita ada mesra usia emas, dan banyak program-program pendidikan apa semua. Kita telah menggunakan lebih daripada 600 juta. Jadi orang akan jadi bila itu orang tanya 600 juta digunakan, sudah tentulah kita ambil duit daripada hasil-hasil negeri. Walaupun kita gunakan 600 juta, reserve kita juga meningkat 1.9. Jadi maknanya kalau kita campur 600 juta tu, kalau kita tak guna apa-apa, 1.9 campur 600 juta. Tapi kita tahu, kita tak boleh ambil macam itu. Jadi maknanya dalam merakyatkan ekonomi kita, kita dapat apa yang kita katakan uruskan kewangan itu. Banyak kita bagi kebanyakan dan banyak juga simpanan kita. Ini saya ingat belum dapat dilakukan oleh rakan-rakan kita sebelum ini.
Maknanya Boleh tak saya terangkan dari mana pertama pendapatan yang punca utama ialah hasil. Kedua, saya rasa cara kita menggunakan wang ialah very targeted. Maknanya tak ada kebocoran. Kalau kita nak buat satu perkara tu yang boleh dibuat 10 juta, kita cuba buat 8 juta ataupun sampai nilai yang terbaik. Tapi dulunya saya tengok kalau kita boleh buat 10 juta, lebih baik buat 25 juta. Jadi maknanya terdapat kebocoran yang sangat. Ini yang perkara itu beban terbesar. Yalah, jadi kalau ada kita boleh buat kenduri kampung RM8 sekepala, mengapa tidak kita buat RM25 sekepala? Itu ajalah. Jadi makannya sama tapi harganya berlainan. Jadi saya rasa itu salah satu. Kedua, kita very fokus. Maknanya orang meninggal dunia, kita terus bagi pada mereka. Tak ada bagi macam dulu ketua bahagian. Ketua bahagian pula bagi pada ketua cawangan. Cawangan bagi itu terkenama duit yang 1,200 boleh jadi tinggal 800 saja. Itu. Jadi kita more targeted. Jadi itu semua ialah kita belajar daripada yang kita lakukan. Jadi maknanya kita boleh memantau keberkesanan usaha kita. Bukan maknanya semua tu 100% efficient, tapi kita dah mula boleh track dia punya Jadi pada tahun 2008 kelang kabut juga sebab kita macam mana orang dah meninggal, duit dekat mana, takkan nak pergi rush ke pejabat daerah isi 12 muka borang dan apa semua dan macam mana nak buat. Jadi okey, kita kata kita gunakan mesin ATM dan bagaimana pula nak kontrol mesin ATM apa semua. Tapi kita dah boleh, jadi kita ada kontrol mana pula how to macam untuk menambah lagi duit dah keluar, macam mana tambahan apa semua. So prosedur tu dikemas kini. Jadi maknanya makan masa lah. Tapi dah sekarang dah 3 tahun lepas tu dah mula stabil lah. Maknanya kita dah tahu. Jadi maknanya pengurusan tu bukan saja idea, tapi bentuk-bentuk pelaksanaan tu mesti dibuat dengan tertib dan cekap. Okey. Sekarang kita dah 4 tahun dan Tan Sri kata kan Selangor boleh katakan berjaya menunjukkan hasil yang baik. Setakat mana persiapan Tan Sri untuk menghadapi penggal kedua, sebab kita akan diambang pilihan raya ini? Base. Jadi maknanya pertama kita mesti mengubah minda. Jadi mengubah minda ni ialah kita punya konsep pentadbiran ialah ketelusan. Maknanya bila kita telus tu dulunya agak sukar juga. Maknanya telus tu maknanya ada akta menyimpan rahsia. Ya, jadi Official Secret Act. Tapi itu orang mula janggal. Ini rahsia. Tapi kita dah sudah mula ubah. Katakan kita dah keluarkan akta ataupun enactment yang dipanggil Freedom of Information Act. Jadi maknanya walaupun kita belum laksanakan 100% sebab dia memakan masa, tapi minda pejabat awam sudah ada, dia kata ini betul-betul boleh. Maknanya tak adalah, saya percaya negeri Selangor tak ada banyak yang boleh dirahsiakan. Umpamanya kalau kerajaan persekutuan dari segi defense aktiviti ke daripada itu boleh. Tapi di Selangor kebanyakannya boleh dilihat oleh penduduk sebab ketelusan. Kedua, kita juga polisi delegation of authority. Maknanya pertanggungjawapan. Maknanya kita mesti bagi peluang pada DO,
dan juga pada Datuk Bandar dan seterusnya untuk membuat keputusan. That means delegation of authority. Dia dengan cara itu dia akan sendiri membuat kerja yang lebih. Kalau tidak, dia tunggu arahan. Arahan tu pula kadang-kadang mereka sendiri pula kena interpretasi arahan. Maknanya tak sampai 2-3 bulan saya jadi Menteri Besar, rupanya dia nak tunggu surat-surat yang datang daripada pejabat Menteri Besar yang disain oleh Menteri Besar. Maknanya kalau disain oleh Menteri Besar, kena kerja ligat. Kalau tak disain, tak payah dululah. Jadi saya kata ini tak boleh. Sebab pada saya tak boleh campur dalam hal menyelesaikan masalah. Dia dipanggil konsep dalam pengurusan first in first out. Maknanya kalau orang datang nak buat permohonan, terus ajalah buat. Dia dah awal. Tapi dulu culture-nya, budayanya, daripada pejabat Menteri Besar ataupun siapa yang in authority ataupun terus. Yang lain tu boleh tinggal, tak apalah, itu bukan kerja yang penting. Tadi saya tak nak sign. Jadi mula agak lembab, tapi sekarang kita ukur berapa banyak yang datang, berapa banyak yang kita boleh selesai. Okey Tan Sri, kita berhenti sekejap. Kita akan jumpa lagi. Kita break sekejap. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih. Kita sambung lagi tentang politik sikit Tan Sri. Okey, adakah Tan Sri bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum yang tak lama lagi? Soalan persediaan atau tak bersedia bukan menjadi soal dah sekarang. Jadi maknanya ini adalah satu tanggungjawab kita. Jadi maknanya tujuan kita berpolitik ialah supaya kita dapat diberikan mandat supaya kita dapat menjalankan visi dan ideologi kita. Jadi maknanya sebagai satu daripada kumpulan reformasi, kita bertujuan kita mesti mendapat mandat daripada rakyat. Jadi oleh sebab itu persediaan untuk mendapat mandat daripada rakyat mestilah berterusan. Walaupun apa yang jelas yang saya ingin nyatakan, dibandingkan dengan Disember 2007 dan Januari, Februari 2008, persediaan kita untuk 2012 adalah lebih baik, lebih tertib, lebih belajar lah. Maknanya saya rasa walaupun kita tidak boleh menunjukkan kegairahan dalam usaha ni. Ini sebab kita mesti buat secara yang tertib dan teratur. Dan kali ini dulu ialah janji-janji kita. Kalau kita cakap kita akan memerintah negeri Selangor ataupun menawan Putrajaya pada 20 Januari 2008, kita diketawakan. Maknanya bukan satu perkara yang dia memandang kita macam mak jenin daripada mana dah. Jadi sekarang bukan lagi dia ketawa, ini satu, dia juga UMNO dan Barisan Nasional menganggap ini realiti. Itu jelas. Jadi maknanya sama ada kita setuju tak setuju, Pakatan Rakyat sudah mula menggabungkan diri bersama dengan lebih mantap, lebih teratur daripada awal 2008. Itu yang berlaku. Sebelum ini Tan Sri ada membuat pengumuman bahawa kerajaan di Selangor tidak akan dibubarkan kalau pilihan raya diadakan sebelum Jun 2012. Adakah Tan Sri masih firm? Itu bukan asas politik. Itu asas pentadbiran. Sebab kita dalam bulan November 2011 yang saya membentangkan Belanjawan Negeri Selangor pada bulan November tahun lepas, saya katakan kita nak membelanjakan 1.6 bilion
bersama dengan 300 juta geran Selangorku. Jadi kalau kita ada pilihan raya kata 3 bulan, maknanya kita tak ada dapat menggunakan dana-dana tersebut untuk kebaikan rakyat. Jadi maknanya lebih baik kita mengambil masa, sebab rakyat memberi kita mandat sampai Mac 2013. Jadi maknanya rakyat bukan nak kita suruh tergesa-gesa untuk rakyat mau tengok pentadbiran dah bagus apa semua, gunakanlah duit. Jadi makna saya kata dalam 6 bulan, maknanya kita kalau kita gunakan dalam 3 bulan 1,900 juta, maknanya kita dah cara pentadbiran kita sudah tak teratur. Jadi oleh sebab itu saya kata kita hanya boleh melakukan selepas 6 bulan tu adalah asas-asas yang kita sudah buat, dan kita saya rasa yang baiknya ialah selepas 9 bulan ke itu, kalau apa pun tak ada mengapa sebab mengapa kita tidak boleh menyertai pilihan raya. Jadi biasanya kalau betul sampai 5 tahun pun, bulan Januari atau Februari 2013 tu pun kena dibuat juga. Jadi itu pada saya, itu sebab saya buat kenyataan begitu. Okey, anda katakanlah pertengahan bulan ini tiba-tiba kerajaan pusat dibubarkan, parlimen dibubarkan. Jadi apa langkah? Saya akan memberi pandangan dan juga memberi kepada Tuanku Sultan supaya kalau bulan Jun tak payah. Itu terpulang kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor lah. Tapi kalau dia katakan pada bulan September, Oktober, saya kata mungkin ini tak bolehlah kita tak sama dari segi itu. Itu yang saya akan katakan. Maknanya Tan Sri bersedia kalau ada pilihan raya bersaingan di Selangor dengan saya bersedia, tak ada masalah, sebab ini bukan satu perkara yang tak biasa. Sarawak dah buat dah, Sabah dah buat, takkan pula Selangor kita bezakan. Barisan Nasional membuat kenyataan beberapa kali mereka sedia untuk mengambil alih Selangor dalam pilihan raya umum akan datang. Dari segi Tan Sri pula sebagai Menteri Besar, apa pandangan? Saya dah buat baru ni kenyataan 2-3 hari yang menunjukkan perangkaan yang saya lihat daripada survey yang kita buat. Dulunya kita tak berapa rapat dengan rakyat apa semua. Daripada survey, bukan satu survey, saya gunakan 4 survey yang berlainan oleh beberapa syarikat dan juga kajian yang dibuat oleh pensyarah-pensyarah komunikasi daripada universiti. Saya pilih, dan ada juga satu kumpulan yang very independent daripada Australia. Angka yang data menunjukkan masyarakat lebih kenal kita daripada 2008. Lebih kenal. Maknanya dia tidaklah kata janggal Parti Keadilan, PAS, DAP, dia lebih kenal. Dia juga lebih kenal pemimpin. Lebih kenal pemimpin Selangor. Jadi kemudian kita tengok daripada angka-angka pergolakan politik. Jadi dia tengok pandangan orang Melayu, orang Tionghoa, orang India dan lain-lain. Terdapat there is a shift, maknanya shift daripada segi kepercayaan. That is the shift. Nampaknya kaum Tionghoa shift tu very heavy ataupun kepada Pakatan Rakyat. Even berbanding tahun 2008. Berbanding daripada 2008, very heavy. Kaum Bumi Putra masih kekal, tapi strategi itu kalau yang diberitahu ialah apa tu orang yang di atas pagar tu besar. Di atas pagar. Lepas tu kita kena analyse orang di atas pagar, ke mana dia move ataupun cenderung ke mana.
Dan juga India ada terdapat atas pagar pun banyak. Tapi kita tengok, itu sebab saya buat kenyataan, kalau dalam keadaan yang positif, kita boleh menguasai lebih daripada 2/3, lebih daripada 45 kerusi. Jadi maknanya sudah ada indikator lah, bukan ini, bukan orang kata boleh jadi nujum macam mana lah. Tapi ini indikator, saya nak bagi tahu indikator. Maknanya kita boleh, maknanya bukan kita dalam keadaan yang dikatakan terdesak. Namanya sebab dua tiga sebab. Satu sebab pemerintahan negeri tidak dipersoalkan. Maknanya itu satu sebab. Maknanya the leadership, the administration, tak ada orang kata dia tak boleh buat kerja. Okey, satu. Jadi ada sistem. Kedua, kita juga walaupun terdapat media-media yang katakan mainstream media agak lebih hebat daripada segi negatif propaganda. Tapi itu pun kita berada dalam kawasan negeri Selangor yang dia masyarakatnya bukan homogeneous, heterogeneous. Maknanya di Kelang, Lembah Kelang ni dia ada juga media alternatif lah. Jadi maknanya dia balance. Maknanya media alternatif tu dia dah balance. Maknanya dia tak ada terima for granted cerita-cerita tu. Jadi sampai ke Sabak Bernam pun cerita sebab anak-anak dia kerja di Lembah Kelang. Jadi oleh sebab itu cerita yang macam TV3 tu dia orang anggap sebagai satu lakonan yang sangat kadang-kadang dia orang kata lucu. Dia bukan, that mean kalau terlalu buat perkara itu, dia become comedy, bukan serius. Bukan serius. Jadi itu. Jadi kalau kita tengok dah mula dia dengar je lah, maknanya dan dia boleh check berita-berita alternatif. Jadi saya tengok daripada itu, maknanya tujuan kerajaan persekutuan untuk mengadakan dua strategi dia. Satu ialah strategi menakutkan. Kalau berubah adalah teruk apa semua ada, dan tak stabil ekonomi ataupun keselamatan. Tapi itu pun tak berlaku sebab orang-orang yang duduk di Lembah Kelang bukan saja tahu benda Lembah Kelang, dia pun ramai juga yang pergi keluar negara berbincang apa semua, dia dah tahu itu permainan harapan politik aja. Kedua ialah dia punya education level tu, dia boleh menilai. Dia menilai maknanya terdapat terlalu ramai pemimpin UMNO dan juga Barisan Nasional menyalahgunakan kuasa mereka. Jadi dia bandingkan. Dulu tak ada nak belanjakan sampai 600 juta. Boleh jadi belanja 600 juta tapi sampai pada rakyat kurang. Jadi kita dapat keadaan tersebut. Jadi dan ketiga, mereka lebih senang kepada ketelusan daripada bisik-membisik. Jadi saya ingat gambaran itu memberikan kita bukan saja optimistik lah, maknanya kita rasa lebih berjaya, tapi kita rasa juga the feedback yang kita dapat juga sangat-sangat menggalakkan. Okey, antara berita yang dikeluarkan sejak akhir-akhir inilah peningkatan secara jelas jumlah pengundi sehingga sampai 20% untuk khasnya untuk negeri Selangor. Apa komentar? Itu kita tengah buat analisa dan buat beberapa protes tentang perkara tersebut. Kita rasa itu tak termasuk dalam survey sebab tak termasuk itu. Saya walau bagaimanapun kita mesti sekarang cuba menyelesaikan perkara itu. Antaranya ialah pengundian 2 kali 3 kali
mungkin tidak boleh berlaku disebabkan oleh penggunaan dakwat dakwat kekal. Itu boleh jadi. Saya tak tahu akan diubah atau tidak. Tapi itu kalau itu berlaku, then the error rate will be less. Kedua, kita juga, itu sebab strategi kita, kalau dalam masa 3-5 bulan ni, kalau dibuat pilihan raya kita tak ikuti, kita boleh pantau apa yang berlaku dalam pilihan raya parlimen. Kita dah tahu apa pula taktik-taktik yang dibuat supaya kita tahu dia punya jadi itu pun kita boleh lihat macam mana yang dilakukan. Ketiga, kita sekarang lebih kenal mereka. Lebih kenal maknanya data-data tu, sebab mereka mesti masuk dalam kumpulan usia emas, air percuma, apa semua. Jadi kita boleh do a cross reference. Satu perkara yang jelas, kita boleh menerima hakikat, mereka transmigrasi, maknanya orang-orang yang berhijrah daripada luar bandar ke bandar di Lembah Kelang di Selangor ni membesar. Maknanya kalau negara pertumbuhan ialah 2-3%, ia 6-7% itu. Tapi ada tempat-tempat yang angka tu sampai 25 ke 30%. Itu kita pantau. Dan Pakatan Rakyat Selangor akan membuat beberapa protes dan juga perbincangan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Antara langkah terakhir yang dibuat oleh Perdana Menteri dalam mengambil keputusan adalah pergi minta maaf kepada rakyat Selangor. Apa mistik yang telah mereka buat sebelum 2008? Apa komentar sendiri? Tak ada maaf bagimu lah ya. Tidak, hati-hati. Ini bukan drama sehari. This is not. Jadi okeylah, bagus jugalah keinsafan tu dalam Islam. Keinsafan tu penting. Tapi dalam Islam juga, kalau kita nak bertaubat, bukan hanya bercakap saja, itu tak boleh. Jadi saya ingat orang Lembah Kelang lebih matang daripada itu. Jadi bolehlah, baguslah. Maknanya teruskan usaha untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah, tulus dan ikhlas. Itu kita berdoa bukan untuk Pakatan Rakyat, tapi kita berdoa untuk semua masyarakat orang Islam. Jadi tak jadi, pada saya tak jadi masalah langsung. Tapi ini bukan dilihat dalam masa nak berpolitik saja. Ini cara hidup dan sifat kelakuan kita. Jadi saya rasa ini tak apalah. Saya tengok nampaknya walaupun minta maaf, tapi maaf berlapik. Itu yang tak boleh lah tu. Itu. Okey, dah akhir sekali Nazir, apa pesanan Tan Sri kepada rakyat Selangor di luar sana, Tan Sri? Pertama, kita sangat-sangat berterima kasih lah pada 2008 yang memberikan kita peluang untuk mentadbir negeri Selangor. Jadi itu berterima kasih. Dan oleh kerana itu kita ada tanggungjawab. Kerana kalau orang dah bagi mandat pada kita, kita kena buat kerja dengan betul. Saya rasa kita mencubalah. Maknanya dalam keadaan yang bukanlah kita yang menentukan pemain-pemainnya pun, kita rasa kita sudah menunjukkan keupayaan kita. Jadi, dan dengan itu rakyat Selangor bolehlah memantau, membetulkan yang tak betul, menyokong lagi perkara yang boleh diperbaiki lagi. Dan saya harap peluang ini kalau diberikan, kita dapat berterusan untuk mengubah kelakuan 50 tahun dalam masa 4-5 tahun. Bukan satu perkara yang senang. Tapi peluang untuk rakyat Selangor mencari pilihan, itu penting. Jadi kalau dia rasa kita dah boleh, bagi kita peluang, dan mereka juga boleh memilih pada masa yang akan datang.
Jadi saya ingat negeri akan jadi lebih mantap. Umpamanya dulu sekolah agama rakyat, kerajaan persekutuan tak langsung tak indah. Kemudian sekolah Cina pun membelakangkannya. Sekolah India pun dia tak peduli. Tapi Selangor sejak 2008 terus saja bagi peruntukan. Tapi sekarang saya nampak kerajaan persekutuan yang lupa mereka dah mula nak bagi peruntukan. Jadi tak apalah. Jadi ada baiknya kalau tak ada Pakatan Rakyat mentadbir negeri Selangor, perkara ini dah takkan berlaku, dah lagi dalam keadaan yang dia lupa. Ataupun minta maaf lagi sekali lah. Dari itu aja. Jadi saya rasa ini peluang. Jadi rakyat Selangor gunakan peluang ini untuk membuat perubahan. Kami daripada pasukan reformasi Pakatan Rakyat akan cuba membawa perubahan yang lebih baik untuk kita, keluarga dan juga generasi akan datang. Okey, terima kasih Tan Sri dan kerana sudi bersama kami dalam rancangan Persepsi TV PAS, dan kita berjumpa lagi di rancangan akan datang dengan tetamu yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.